habis kepada Al Ustaz untuk meneruskan kuliah pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluang, yang kita kasihi seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Bukit Berangang, Tepuh, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah pada malam ini di Kampung Bukit Berangang berada di dalam masjid, dalam sesi majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, memberi kebaikan untuk hidup kita dalam dunia insya-Allah, dan kita harapkan sangat menjadi sebahagian daripada modal kemenangan kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah dulu setengah jam dan selebihnya digunakan untuk menjawab soalan. Siapa yang belum lagi bertanya soalan, tulis soalan, boleh tulis sekarang dan hantar ke depan. Siapa yang nak bertanya lisan pun, insya-Allah kita buka soalan lisan di akhir sesi nanti. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubura salati bihaula'il kalimat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri au kama qala rawahu Bukhari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca perlindungan selepas daripada selesai salat dengan beberapa kalimah, iaitu ya Allah, sungguhnya aku minta berlindung denganmu daripada sifat penakut, dan sungguhnya aku minta berlindung denganmu daripada usiaku sampai kepada usia nyanyuk, dan aku minta berlindung denganmu daripada fitnah dunia, dan aku minta berlindung denganmu daripada azab kubur. Dalam hadis ini ada 4 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta berlindung dengan Allah. Walaupun hadis ini Nabi tak suruh, Nabi sendiri yang minta berlindung, tapi ialah kerana nak mengajar umat supaya mengikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara itu, yang pertama ialah kita minta jauh daripada sifat penakut, yang kedua daripada nyanyuk, dan yang ketiga daripada fitnah dunia, dan yang keempat daripada azab kubur. Ada tak benda lain? Ada lagi dalam hadis yang lain Nabi minta benda yang lain pula. Kerana itu kita agama ni bukan dengan 1-2 hadis. Agama kita bukan dengan 2-3 ayat, tapi dengan keseluruhan Al-Quran dan hadis-hadis yang telah sampai kepada kita yang dihimpunkan oleh alim ulama. Cuma pada malam ini insya-Allah kita dapat, kalau tidak banyak sedikit, memahami 4 perkara ini yang Nabi lepas sembahyang Nabi minta berlindung. Yang pertama Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal jubun. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta berlindung daripada sifat penakut. Orang mukmin yang sempurna dia tidak takut. Dia hanya takut kepada Allah. Kalau kita muhasabah diri kita, kita tidak takut kepada Allah, tapi kita takut kepada makhluk. Di antaranya ialah manusia.
Kita nak jadi mukmin yang baik, tapi kita ada lagi sifat takut kepada manusia. Maka jadilah kita hanya sekadar baik di dalam Facebook. Kita hanya sekadar baik di dalam Instagram. Sekadar stiker saja. Yang sungguhnya kita bukan mukmin yang sempurna. Kerana apa? Kerana selagi kita takut kepada manusia, maka selagi itulah kita tidak akan takut kepada Allah. Bukan maknanya kita tak boleh takut kepada makhluk, tapi yang salahnya kita lebih takut kepada makhluk. Takut macam-macam benda lah kita takut. Takut pada atu. Atu kan makhluk. Nak lalu kat kubur takut. Padahal tu imam. Tapi bukan masjid ni lah. Tepuh tu. Dia imam, dia Bilal, dia melaungkan azan. Tapi dia sendiri, dia muazzin 20 tahun. Dia takut lalu kat kubur. Tu pelik. Faham tak? Sedangkan benda kelebihan muazzin. Muazzin ni syaitan takut. Tiba-tiba dia pula takut ke syaitan. Nampak? Dalam kitab Muwatta' Imam Malik, Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Iza adzana al-muazzinu fa adbara syaitan." Apabila Bilal muazzin melaungkan azan, maka larilah syaitan. Bermakna syaitan takut pada muazzin kerana muazzin melaungkan azan. Dalam azan itu ada kalimah Allahu Akbar. Tapi kita bila pula takut? Takut ke hatu. Padahal hatu tak ada setarang kubur. Kenapa? Mindset kita, otak kita, bila kubur, hatu. Nampak? Sedangkan Nabi ajar kita, bila tengok kubur, ingat ziarah. Faham lagi? Tengok kubur, lama tak ziarah Pok Mak. Tengok kubur, lama tak pergi kubur Tok. Kerana Nabi kata, zurul kubura fa innaha tuzakirul akhirah. Ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada negeri kembali, itu negeri akhirat. Tapi kita ni tengok kubur, atu. Faham? Jadi siapa takut lalu ke kubur? Kenapa kita kata kubur tu atu? Kerana kita dari kecil nak ditipu oleh wayang gambar, oleh tali besing. Kalau cerita atu tu mari daripada mana? Atu mari daripada masjid atau dari kubur? Dari kubur. Cerita atu siang, tubik kut kubur. Atu orang putih, tubik kut kubur. Atu cerita Cina, tubik kut kubur. Atu cerita Melayu, tubik kut kubur. Kita membesar gitu. Lala bila kita tua dah ni, kubur, atu balik kubur. Lahnya kita tengok kubur dak ziarah dah, takut atu, lalu kot lain. Faham? Kubur bukan tempat atu kubur tempat roh dan jasad orang atas situ. Roh orang mukmin diangkat naik ke langit, roh orang kafir dibenamkan ke dalam bumi atau ada pada permukaan bumi sebagaimana yang sebutkan dalam hadis. Faham lagi? Orang duk pikul-pikul usung tu, bila ada kematian tu, orang buat pergi kubur tau. Orang usung mayat ke atu? Kenapa pun kata ada atu kubur? Faham? Usung mayat bukan usung atu kopek. Faham? Orang usung jenazah. Jenazah itu ialah badan manusia. Dalam dunia namanya jenazah. Ada alam gaib, roh itu dinaikkan ke langit. Bila dia ambil oleh malakul maut, buat naik ke langit. Tunjuk syurga, tunjuk neraka. Setiap lapis langit itu kalau roh orang mukmin memuji. Roh siapakah yang wangi sangat ni? Ini sebutlah kitab hadis. Waktu orang semula duduk tunggu selesai dibawa jenazah ke kubur. Bila masuk tanam, selesai tanam, baru malaikat hantar roh tadi yang baru turun dari langit untuk duduk dekat dengan mayat untuk menjawab mungkar dan nakir. Jadi kubur bukan tempat atu, tempat jasad manusia. Faham? Kalau jasad orang mukmin di situ, jasad orang kafir pun di situ, cuma roh saja. Roh orang mukmin nak duduk di alam barzakh dalam keadaan senang lenang,
uruh orang kafir dalam keadaan azab. Okey? Jadi mula hari ni kalau kita nak lalu kot kubur, lalulah. Tak ada masalah. Kerana bukan itu tempat tu. Itu tempat jasad manusia. Tak? Takut tak cukup makan. Macam-macam takut kita ni. Nah, itu Nabi minta berlindung. Takut tak cukup makan. Nah, takut kalau anak ramai bila-bila nak makan dia. La ilaha illallah. Nuh hak sembah berhala di Cerah Lanjuk. Bukan 3 lain. 3 lain ayah anda. 4 lain atas dahi. Faham lagi? Duk sembah berhala tu, Cerah Lanjuk tu. Sembah kan tak? Pah-pah sampai ke atas-atas ada berhala. Betul tak? Siapa yang beri makan dia tu? Tok Sami tu. Allah ke berhala? Ada? Kenapa kita yang sembah Allah takut tak cukup makan? Faham lagi? Situ mengaruk kita. Macam bahan ketung. Tak? Kalau sembah berhala seluruh dunia. Seluruh dunia ada berhala. Jadi Sami tu sembah berhala. Dia sembah berhala, dia sembah tuhan-tuhan, patung-patung dia. Bukan berhala yang beri makan. Faham lagi? Dari zaman Arab hak sembah berhala tu. Allah kata wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Jika kamu tanya penyembah-penyembah berhala di kota Mekah itu yang duduk sembah pagi petang sembah pada batu berhala, cuma tanya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka yang sembah berhala pasti akan jawab, Allah, bukan berhala yang buat. Dah kita sembah Allah, takut dah boleh makan, padang penyakit. Tak betul. Jadi kena kemah mula. Bila kita 4 bulan dalam perut mak, Allah kata pada malaikat, uktub umrahu, tulis umurnya. Wa rizqahu, dan tulis rezekinya. Banyak mana dari lahir sampai ke hari matinya. Ada semua. Faham lagi? Tulis barang, tulislah kan rezeki. Nah. Sikit banyak tulislah ke dah. Halal haram tulis dah. Kadang-kadang atas ekor ikan tu, ikan selayang, ekor boleh di Pok Mak. Pok Mak Bukit Berangang. Jadi di ikan sarding. Bini Pok Mak beli kedai moci. Belang ekor. Kepala biding makan. Joe Biding. Presiden Amerika. Pasal apa? Pasal tulis dah di atas ekor ikan ketika dia berenang di laut tu. Kepala tu Presiden Amerika makan. Ekor Pok Mak Bukit Berangang makan. Faham lagi? Maka tak ada orang boleh tumpang makan. Betul tak? Tu kemahan lagu tu. Kita ambil paung pergi kedai. Dia ambil paung meja, nak ambil paung pergi duduk. Faham? Nak pergi duduk, nak minum air, nak cicah air. Belang jalan paung jatuh di ayam. Gajing tak? Faham? Pasal apa? Pasal tulis dah. Paung tu sekian bulan, mu bayar, ayam patuh. Ke ayam bayar? Jadi rezeki kita rezeki ayam. Rezeki ayam. Kan tu kena ngaji. Pada hari itu ayam jadi tok guru kita. Nak kabak ilmu tauhid biar jadi kemah. Faham? Kadang-kadang tok guru kita manusia, kadang-kadang binatang. Kita dak kerja ke ayam. Siapa anu? Gemuruh. Sakit hati ke ayam. Padahal ayam nak ajar tauhid. Nak pegang biar kemah. Kalau tulis dah hak aku, tak boleh kemung. Mu bayar kat gini. Faham? Jangan takut. Bukan kata jangan takut bila orang nak tikang. Tikang aku tak takut. Tu bukan, tu bodoh. Maksudnya kita ini takut kepada makhluk itu berpada-pada. Jangan berlebih-lebihan. Nah, kita takut ke majikan, takut ke kerajaan, takut ke menteri, takut pelik tu kita ni. Allah sebut dalam Quran wala takhshawun nas. Jangan takut manusia. Wakhshawni, mu takut kaku je. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan perdagangkan ayat-ayat aku. Maksud perdagang di sini, jangan kerana mu duk harap gaji bulan-bulan mu jadi tok peti 7-8 ribu bulan, mendiamkan hukum-hukum yang patutnya kamu sampaikan kepada pemerintah. Nah, yang kedua Nabi suruh kita minta berlindung. Nah, iaitu jadi sampai umur nyanyuk.
Tak kira lah 70 ke, 80 ke, 100 ke. Nak minta lah panjang umur, tapi jangan sampai nyanyuk. Kenapa? Kerana nyanyuk tu tak guna dah. Nak nyanyuk orang nyanyuk. Minta tolong tak boleh, nak tolong orang tak boleh. Orang tolong dia budak pakai kawan kau. Nah, dia berok, dia lomong ngata tai. Cucu lalu tang cetong tak perlu cucu. Menolong cucu. Nah, ada orang nyanyuk. Nah, maya lohur 2 rakaat siap baca kunut. Faham tak ni? Nah, pukul 10 pagi maya isa. Nah, jadi nak nyanyuk dah. Nah, nyanyuk ni berkait dengan ingatan. Bila hilang ingatan, maka hilanglah kewarasan. Batulah tidak ditaklifkan syarak orang yang akalnya tidak betul. Orang tak panggil nyanyuk tu gila, tapi dia anak beranak. Anak beranak. Dia tidak waras. Umur kita ni umat terakhir ni. Bukan umat yang second last. Kita umat terakhir. Tanda pertama bumi akan kiamat, alam ni akan kiamat, ialah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda pertama, tanda awal. Lahir Nabi Muhammad, tanda bumi sudah sampai penghujung. Tu. Umat yang sebelum ini semua lebih tua dari kita. Sebab tu Nabi kata, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat aku antara 60 sampai 70. Wakilatu mai yajuzu ala zalik au kama qala. Dan sedikit umatku yang lebih dari 70. Maknanya bukan tak ada. Ada lebih pada 70. Tapi golek antara 60 sampai 70. Dah kita 65 tu tipu lagi tanah orang. Boleh ada bahasa ke. Duit ejah lagi nak. Kalau halal alhamdulillah. Kalau haram dah 60 lebih lah. Dan ramai yang lebih ramai matinya sebelum 60. Faham lagi? Baru ni Covid 2 tahun. Ramai tak mati? Kita mati tak? Siapa baru ni masa Covid 2 tahun dia mati dah? Cakap tangan. Tak ada dah. Kalau mati tak mari dah mana ni. Hidup lagi. Siapa yang beri kita hidup? Allah. Bila Allah beri hidup, Allah lain mati. Maka balaslah kebaikan Allah itu. Nampak? Dengan bersedekah, dengan bantu orang soleh, dengan bantu orang susah, mendekati orang soleh, bantu Islam. Kenapa? Karena Allah beri aku hidup, sedangkan orang lain mati dalam coronavirus. Bukan dengan bijak kita hidup. Boleh mari surah lagi. Dulu sebelum corona, kita kalau orang tak sedekah, sejik kita wis riai. Oleh kerana Allah tak matikan aku dalam virus 2 tahun, aku tak wira sekian, 10 ria kalau ada orang minta. Faham? Dia gitu kan apa? Allah beri kehidupan. Betul tak? Modal yang paling besar yang kita ada hidup. Nyanyuk ni jual beli tak sah. Ayah nyanyuk dah. Ni nak jual tanah. Tak sah jual beli. Faham? Wasiat harta tak sah. Kerana syarat sah jual beli orang itu berakal. Orang gila itu jual beli itu darurah saja. Faham lagi? Kalau ikut fiqh tak sah, tak cukup syarat. Kerana dia tak tahu apa. Tapi kerana darurah kehidupan orang gila, dia makan minum kau. Maka diberi kelonggaran, digugurkan syarat, dibenarkan jual beli benda-benda yang mustahak untuk kehidupan. Jual tanah, jual rumah, jual kereta tak sah orang gila. Faham? Sekadar pakai baju dia, tutup aurat dia, sekadar untuk maknanya kehidupan dia, baru sah. Dimaafkan. Macam budak-budak lah. Asal budak-budak kecil tak sah jual beli. Kerana tak berakal. Faham lagi? Tapi dia beri kelonggaran. Budak-budak umur 3 tahun, 4 tahun, jenis kedai lah kapung. Kejap-kejap mari beli. Kejap-kejap mari beli. Takkan nak suruh mak dia kat jual beli. Tak nanok nasi pun je kawan tu.
Faham tak lagi? Jadi dia beli kelonggaran, kanak-kanak boleh jual beli, tapi benda-benda kecil. Cekelak, cekedih, gasing. Faham tak lagi? Tapi kalau kanak-kanak beli tanah tak sah. Faham tak lagi? Kerana akal ni, maka orang yang tidak berakal termasuk orang nyanyok. Bila mati, orang pun minta dengan Kak Long kata mah hak mok tu. Kak Long orang nak bagi saka mana ni yo. Jadi kata mah hak mu pakar hak mok tu, buat mari mana ni orang nak bagi dah tu. Faham? Kak Long kata, "Hei, mok wi kaku dah ni." Bila wi? 2 hari sebelum mati. Tak sah. Sebab apa? Mok setahun dah nyanyuk. Tak sah. Faham? Kalau mok tak nyanyuk lagi, beri gelang, beri kata, sah. Faham tak ke? Muamalah tak sah. Kerana apa? Kerana nyanyuk. Faham tak? Kita tak kira nyanyuk tak nyanyuk, asal beri boleh kita dah. Pekah nombor 2, nafsu nombor 1. Faham? Dah tak ngaji kan mah? Orang duk ngaji wawai duduk rumah. Main bini. Macam lagu ngak bini dia. Faham tak? Orang lain bini rambut merah pun mari dengar. Bini macam orang putih, mata hijab belah pun mari dengar. Mu ini hidung tinggi pipi pada hidung. Dak mari dengar dah. Jadi bodoh pakai mati. Mari dengar. Ada pula mari tahun sekali mari benda. Mari sejik. Namak baru mari. Faham lagi? Hak jahat kali mati baru mari. Mati baru mari sejik. Tak? Berat nanang. Tak kaya mana? Pakai viral. Tapi gong. Mati baru mari sejik. Dah lah mati baru mari, orang duduk belakang, duduk depan. Sombong pula tu, orang diri tidur. Tak? Janganlah jadi bodoh gitu. Nampak faham tak? Jadi jenazah baru nak mari dengar. Dia tengok di Patani. Umur 5-6 tahun, penuh dalam pondok. Kopak bangun dah. Kopak bangun dah, penuh di pondok. Cari ilmu. Pondok Golok, pondok Nara, pondok Patani, pondok Diala, Sapa Songklar. Beratus pondok, sepondok tu budak beratus dah. Kopak tengah tu penuh dah di telaga. Mandi. Nak ngaji pas subuh. Kita 60 baru mari sejik. 60 pecing baru mari sejik nak belajar pada ain. Mari dapatkan kerak jalan balik mula. Mana balik mula je mak? Tinggal gigi. Gigi dak bawa pula. Gigi dah ingat bawah. Nak ngaji gua ni tajwid. Gigi dah bawa. Dah. Hari kedua belajar meninggal dunia. Dah nak buat kan. Cari kepitih daripada umur 20 sampai 60. Itu yang Nabi kata. Yang ketiganya, wa a'udzubika min fitnati dunia, fitnah dunia. Dunia ni fitnah. Bila? Kalau tak kena cara. Kalau kena cara, dunia itu jadi syurga orang beriman. Ada orang dengan sebab dia piti banyak, dia dapat syurga Allah. Ada? Ada orang dengan sebab dia banyak kenderaan, dia dapat syurga Allah. Betul tak? Ada orang dibuat rumah besar, dapat syurga Allah. Dengan dunia. Tapi orang ramanya tak kena cara. Dunia ni apa? Dunia ni maksudnya benda yang ada sekarang. Kita tengok depan nampak benda. Nampak lori, dunia. Kita undur-undur belakang bahan di rumah. Dunia. Kita tengok bawah nampak tanah, dunia. Tengok atas nampak lawa peleh, dunia. Faham tak lagi? Pergi bandar nampak bank, dunia tu. Maka apa Nabi minta berlindung? Kerana dunia ini menipu kita. Dunia ni dia tipu kita. Kita cari ke dia, habis omong ke dia ke? Sampai kita jadi gini semua. Japa kita jadi gini semua, cari kepiti. Tak senang mana? Ni, hak ramah, hak mari sejik ni berapa orang? Ingat Matan Jurumiyah. Lagi.
Alfiah bin Malik. Berapa orang ngaji hadis Daruqutni? Berapa orang ngaji Sunan Nasa'i? Betul tak? Kita dilalaikan oleh dunia. Ibu dunia, harta. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu duk sibuk cari harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke lubang kubur. Masuk lubang kubur baru teringat, lah dak bawa kalau gitu dunia. Dalam hadis an-nasu fid dunya niyamun wa iza mata intabaha fanadima au kama qala. Manusia di dalam dunia sedang tidur beramai-ramai. Kita duduk tidur lah ni. Dok sedar lagi tengah tidur. Faham? Apabila telah mati baru bangun daripada tidur. Bila bangun fanadima, menyesal. Nah, orang Cirebon, orang Surabaya, pesantren, duduk dalam pesantren kampung dia, jual ikan. Faham tak lagi? Nak matang Minhaj Talibin apa dalam otak Imam Nawawi, jual ikan, ngaji. Ha. Orang Kelau Patani, Alfiah Ibnu Malik, apa dalam kepala 1000 baris. Kalamun labzumu fi dukastakim wasmu wa ma'lum summa harpunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatum biha kalamun qad yu'am. Tu baru 2 baris. Ada 1000 baris. Kita tiap apa? Brim. Pada unggal tu je. Tak, paputu 2 borang. Tapi bukan hak bukit berangang lah. Hak tepuh dah katah tu. Neh, jangan marah, tazkirah. Tak, tazkirah. Neh, jadi kita ni orang tua, kalau dalam bab harta dia tak tua. Dia hanya tua dalam bab akhirat. Pemain dak gi atek surah, nak gi tapi pulang kau orang muda-muda dah. Kalau bagi surah pulang kau orang muda-muda. Maklum dak gi orang ngajar sejik, dak gi sama maklum. Nak gi sangat tapi biarlah kita tua dah pulang ke budak-budak lah. Tapi kalau bab biti ada. Maklum orang duk bagi 500 tu di balai. Nak gi sangat lah. Tunggu mandi ya kau ke sapar lalau. Ada tak orang tua tolak biti? Ada. Jangan main biti. Asyaiku syabun. Nampak? Fi talabid dunia. Orang tua jadi muda kalau dalam bab cari harta. Dia tak akan tua kerana nafsu dia tidak tua. Yang tua jasad. Dalam bab dunia dia ngaku muda. Dia nak nikah dengan puan tu nampak dia macam tua sangat dah. Kita tengok abang ni macam tua dah, kepala macam botok gitu. Bukan botok, kening rendah. Tak ngaku lagi botok, kening pula dah rendah. Lagi. Jadi dia dalam gitulah. Nak dah inna lillah. Tinggal semayang saja puasa dah. Puasa saja semayang dah. Ada pergi haji piti ada. Ada bayar zakat. Kena kata. Tak kira mu MBS school kena kata. Tak ada peduli. Muka nakir dia tidak ada kabel. Fitnah dunia. Kita duk berebut tu duk berebut mau. Dunia ni macam orang mimpi mimpi tengok payang mah, peluk juga. Bangun tengoklah kepala bini kita. Cabut habis sanggup-sanggup kawan tu. Faham lagi? Lepas tu kita tidur mula nak suruh boleh. Boleh tak? Ada dah. Gitu lah. Banyak boleh. Sayang pula tu. 4 kali pergi ke Mekah.
Minum air semeja bayar suku. Natang. Nak buat guana. 4 kali pergi Mekah. Patut sekapung orang dia bayar dah 4 kali pergi Mekah. Tak sayang dah lah harta. Dah makan 4 orang semeja. Kedai kapung Bukit Berangang. Kalau semeja sini kedai kapung pagi-pagi, siapa tak 1,000? Tak apa se. 30 makan pagi. Semeja. Tak apa. Ada 13 ya. Dah apa bayar suku? Nyata kedekut tu kau panggil. Ke tak betul? Hadis kata al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nar wa ba'idu minal jannah wa qaribu ilan nar. Orang yang kedekut jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dekat dengan api neraka. Ada? Bayar sekedar. Bukan makan di hotel tu, concodel. Kau lupa kongkok, minum petang kacang air sejak, air kopi, 4 cawang, ada kacang 2 biji, 650. Tu lain. Hotel kongkok. Ni kedai buat mak Bukit Berangang. Sekedar buat mak kira sekedar. 37 ya. Sekedar je. Setiap suak yang kita belanja orang makan, Allah simpan di sisinya menjadi sebesar gunung Uhud di akhirat. Ada? Nampak? Tapi ni fitnah dunia. Kalau orang panggil kita makan nasi rumah dia, kita pergi tak? Suka tak? Suka dah. Kalau apa dah panggil orang tak makan rumah? Bagi orang makan, panggil makan ketara, suka. Dah apa dah panggil orang? Panggil dah orang makan rumah, buat sedekah. Ni dah bagi orang panggil suka. Kita dah panggil orang. Sejik saja 20 tahun. Pernah tak kita bawa nasi, minyak, buat makan sejik, semua makan belaka nasi aku malam ni? Tak pernah. 20 tahun pergi sejik. Berapa ribu Dr. Hawi dia kata? Wiyuk mau. Tak pernah dalam 20 tahun dicari piti 1,000 makan buat nasi minyak untuk penduduk kampung makan Paisa 60 orang. Tak pernah. Tak usah nasi minyak, kuih bakar. Dah. Tak usah kuih bakar, biskut cotek. Dah. Apa dia tu? Kita bapak kopi. Kedekut pahit. Nak mampu. Muka dah lauduh. Perangai pula kedekut. Tak? Biar berhati-hati sikit. Tak apa suruh panggil. Nah, apa salahnya? Bukan nak hari tak. Setahun sekali aku nak ambil piti 500-600, poh rawat nasi, beli kaya beli 3 ekor, buat makan nasi kuning masjid 5-60 orang makan lepas kuliah. Sebab Nabi kata kalau orang makan daripada harta kita sesuat, bekas pinggang, sesuat, Allah akan suburkan harta itu. Lukmatang tu kana kal Uhudin yaumil qiyamah, jadilah sesuat yang kita sedekah sebesar gunung Uhud pada hari kiamat. Dan kalau kita seminggang orang makan, tak ada 10 suat, 10 gunung Uhud. Gunung Uhud lebar je 7.5 km. Nampak? Nabi guna kal Uhud. Mana ada tasbih di situ. Musyabah mesti sama dengan musyabah bih. Pada besar. Faham? Maknanya mu akan jadi pahala mu sama besar dengan gunung Uhud pada hari kiamat. Gunung Uhud mana? Nu Madinah. Nah. Dak kita. Nah. Bagian warak dong abarkung gitu. Nak sedekah kau orang dak. Nah, bagi tulislah Facebook jangan sayang harta. Kau rok mu. Sedekahlah selalu. Aduh, 5 like. Buat dak sekarang. Makan bayar seko. Makan ramai-ramai bayar seko. Padahal masjid yang sama dia semayang jemaah pas subuh. Kapung dia orang yang sama, kenalan dia yang sama. Orang sekapung dia pergi bayar suku. Padahal Nabi buka peluang dah. Nah. Jadi mula malam ni
kita berubahlah. Jangan sayang harta kerana kita sedang menuju ke alam barzakh. Faham lagi? Dan yang terakhir sekali, wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Kubur ini kalau tidak nikmat, azablah. Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar au kama qala. Kubur itu tidak lain daripada dua, sama ada kebun syurga atau lubang neraka. Kata ya, masuk neraka pun dah lama tak. Akhirnya kedubik juga. Kan kita orang Islam. Betul dah. Sebut dalam kitab-kitab hadis, tidak ada orang beriman kalau masuk neraka kekal. Orang yang terakhir keluar daripada neraka masuk ke syurga, Nabi kata hitam seperti arang. Mana nak jadi orang tu? Dia kata tak apa kalau kita masuk neraka pun, kita orang mukmin, kita tidak kekal. Adalah dalam 50,000 tahun kita duduk lapi, lepas tu kita tubik lah. 50,000 tahun mu nak duduk lapi, 5 saat dah lah. Faham? Mu balik lagi, mu buka api gas dapur, habis reng. Bila merah dah tuku, tutup, selok kain, buang dah dalam, duduk. Tak tahu lama, 5 saat. Ngetuku-tuku sampai kat kemasang. Faham lagi? Kalau tidak ICU, tahlil. Tu baru api tuku. Nabi kata narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an nari yaumil qiyamah au kama qala. Api yang kamu guna membakar di dunia ini hanya 1 juzuk dari 70 juzuk suhu panahnya api neraka hari kiamat. Hadis yang lain Nabi kata kalau ahli neraka yang sedang bertepik melolong tu dibakar dalam neraka, dipindahkan dalam api dunia, maka ahli neraka tersebut akan tidur lena semuanya. Kerana tak panahnya api dunia. Nampak? Dah tu kita suruhlah orang baca talqin. Faham? Orang mari berdoa. Itu ikhtiar. Faham? Boleh jadi memberi manfaat, boleh jadi tidak. Yang ulama tu sekadar syariat. Faham? Kita duduk di kubur, kita baca Quran jauh dari kubur. Man qara'al Qur'ana sawa'un kana ba'idan aw qariban minal qabri summa yahibu sawabahu ilal mayyit yasilu bi isnillah. Barang siapa yang baca Quran, kata ulama, sama ada dia duduk jauh dari kubur atau dekat kubur, kemudian dia menghadiahkan akan pahala bacaannya itu kepada si mati, sampai pahala itu kepada si mati jika Allah izin. Kalau Allah dah izin, tak apa. Kita ikhtiar kerana kita tak tahu. Boleh jadi siapa, boleh jadi tak siapa, maka kita ikhtiar. Faham lagi? Tapi yang paling penting ialah amal kita sendiri. Sedekah kita ni. Kita mati belum tentu anak kita ambil harta kita untuk sedekah. Belum tentu. Boleh jadi. Kena molek tau. Biar kita dulu. Nak? Dah kita sedekah, deku. Faham lagi? Nampak tak? Deku. Ni molek orang lalu atas tanah dia, marah. Ni molek orang parking kejap depan pagar dia, marah. Marah. Nak buat apa ni? Padahal bukan orang nak buat rumah. Letak kejap kereta, marah. Pasal dia kira tanah dia. Nak buat apa ni? Nak, ada tak orang gitu? Tu orang panggil jin tanah. Tidak sudah. Hadza ardu milkun lillah, ini bumi milik Allah, bukan hak tok kau. Batu orang wirid dengar molek tau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tepuh pun wirid gitu. Bikit berangang pun wirid gitu. Apa nak ajar tu? Dengar molek maksudnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi hak Allah, bukan hak tok pun. Dah. Biarlah kalau tak kereta kejap, bukan tak lama. Faham? Bukan tak depan pintu pagar. Tepi pagar kejap, marah. Nampak kan ni? Sombong. Orang comel masuk neraka jadi uduh. Dah mu hak uduh dah. Masuk ke hak uduh.
Faham tak lagi? Arak tu, ni keturunan Abu Lahab Abu Jahal tu, arak orang lawa-lawa. Mata sabung, hidung macam. Masuk neraka. Jadi uduh. Dah kita dah masuk uduh dah. Kalau masuk faham tak lagi? Muka ke berubuyuh tu cakap. Faham? Masuk dalam kojeng. Nah, jadi kita jarang nak harap rupa kita dengan iman dan amal kita. Kerana itulah Nabi Isra' Mi'raj Allah pendengarkan tapak kaki Bilal Ibn Rabah berjalan. Allah buat contoh dengan orang uduh, tidak dengan orang comel. Allah buat contoh dengan orang hina, tidak dengan orang mulia. Allah buat contoh hamba orang, bukan menteri. Bila masuk syurga, kerana dia uduh ke kerana amal dia? Kan kerana dia hitam. Faham tak lagi? Kerana amal. Kita jual kedai ruci, cucu nak beli timbang. Bengong Toki. Toki jual kedai ruci. Cucu mari nak beli miskuk. Timbang ni Toki. Padahal cucu dia. Pok budak tu anak dia. Timbang juga, timbang korok dia wing ngeteng-teng. Cucu mu kan. Apa yang dia kerti bahasa kan. Timbang kan. Lebih ambil mula. Tak. Ada tak gitu? Ada. Tak serema lah. Dalam dunia ada saudara dua sekapung. Tuhan dah buat ramai. Kalau buat ramai punah alang. Tapi nya timbang. Kalau anak orang pun kita lebih je. Sedekah. Barakah tu ada. Bila berkat ada, kerja postman je. Fuk bandar je. Sampai ke Mekah buat haji. Pasal apa? Mabruk, hartanya berkat. Padahal gaji kecil. Kalau tak berkat, CEO tak kenal tanah Mekah. 780,000 sebulan. Dia kenal Hollywood ke. Hong Kong, Adelaide, Melbourne, Sydney. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran dah sedikit. Daripada hadis tadi, iaitu jangan kita tinggalkan berzikir, berdoa selepas daripada semayang 5 waktu. Walaupun pendek tak apa, asal istiqamah. Wallahu a'lam. Sebelum kita pergi kepada soal jawab, saya diwakilkan oleh pihak masjid Kampung Bukit Berangan, Tepuh, Kuala Terengganu melancarkan kutipan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk kita buat garah motosikal. Harga kasar 20,000 lah. Selebihnya untuk tabung pengurusan maslahat masjid dan kepentingan umat Islam. Petugas AJK masjid sila bangun membawa karung berwarna hijau plastik macam ni untuk memungut derma. Bangun sekarang petugas. Bagi yang melihat live di Facebook, ada di bawah skrin tu RHB Bank akaun 263-033-00-2917. Jadi boleh bank in pada hari-hari yang berikut. Kita tak akan buang akaun bank masjid kita ni, ada tertera di dalam kuliah-kuliah. Kalau nak derma untuk kuliah masjid Kampung Bukit Berangan, pergi Facebook cari dalam page kita tu, kita tak akan buang nombor akaun tu. Kadang-kadang masuk 1,000 sebulan, 500 sebulan. Tak. Dan bagi yang nak tolong bayar api elektrik masjid, nombor akaun 210089873705 atas nama Roslan bin Husin. Pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan gaduh. Slow-slow. Wak biar rata gitu. Jangan wak topok macam nak cari remis gitu. Ni. Wak rata sini tak. Pelan-pelan dik, pelan-pelan. Kita tak gaduh. Biar semua orang boleh. Tadi kau bodoh jangan bergaluh. Wis ria juga. Tak apalah, asal ikhlas tau. Allah, tak ada arah. Penat dah kabut ni. Kalau budak tu dak lalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pitih aku. Payah harta ni payah.
Pelan-pelan minta. Buka karung tu, dek. Jangan laju gitu. Buka tunjuk di muka dia. Lagi dia tak beri, jangan lari. Duduk tunggu situ. Dekat ni kau puang. Adik kecil nak pergi kat kau puang. Kau puang dia piti banyak. Kalau tak rutik rugi. Ada soalan tak? Baik. Bisa dah, geduk ada geduk. Kita tengok pula soalan. Ayah mertua saya beli lembu seekor untuk buat rebang. Lalu ayah mertua masuk satu bahagian dan saya masuk satu bahagian. 5 lagi orang kampung masuk, jadi lepas bahagi daging semua. Ayah saya ambil daging korban dia 1 kilo bagi ke orang tukang lapah. Adakah boleh? Baik. Soalan dia, kalau kita masuk rebang, boleh tak kita beri daging kepada tukang lapah? Jawabnya begini. Kalau kita beri kepada tukang sembelih ataupun tukang lapah, sama ada sedikit atau banyak, sebab dia mari buat kerja, hukumnya haram. Faham lagi? Gapa memberi ke tukang sembelih? Pasal dia mari tukang sembelih kan, haram bagi ke dia. Kenapa haram? Kerana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Hadis sahih. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budni wa an u'tiya lahmaha ilal masakin. Rasulullah mewakilkan aku untuk menguruskan sembelih haiwan korbannya dan supaya aku bahagikan dagingnya kepada para miskin, orang miskin. Wa ala u'tiya jizaraha syai'an minha, dan supaya aku tidak beri sedikit pun kepada tukang sembelih dan tukang lapahnya. Wa nahnu nu'tihi min indina, kami upah tukang lapah dan tukang sembelih dengan harta kami yang lain, bukan daripada daging korban. Kerana hadis inilah 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali mengatakan haram. Orang yang masuk korban beri daging korban atau kulit korban atau ekor atau lidah atau kepala kepada tukang sembelih atau tukang buat kerja. Hak lepas-lepas kalau kita ada buat gitu, istighfar. Allah Maha Pengampun, wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Faham? Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Insya-Allah boleh dia terima balik amal kita. Kerana kita salah. Banyakkan berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah balas azab kami. Kami dulu banyak salah, banyak tak betul. Faham lagi? Tapi kalau maknanya
Selepas kita dapat bagi korban, kita pun bagilah serajuk, faham? Tiba-tiba ada tukang sembelih dan tukang lapah, kita beri retek, hukumnya harus. Kerana beri itu tidak kerana dia tukang buat kerja, beri atas jalan sedekah saja. Faham lagi? Dah kalau gitu siapa nak mari sembelih dia jawab pula. Sayyidina Ali jawab, nahnu nu'tihi min indina, kami bukan suruh saja, kami upah juga, tapi upah harta kami. Maknanya hak moleknya kita beri pitih. Khabar ke pak mak, jadi kita tak boleh dah beri daging, haram. Kita upah pitih, seekor lembu kita beri 70 ya. Molek tak kira? Ke murah? Ada orang 10 ekor sehari, dan ada orang 100 ekor sehari tukang sembelih. Faham lagi? Sampai petang 100 ekor. Tak cik suat khabar. 100 ekor. Kalau 70 riyal 100 apa? 7,000. Pak mak kata sikit 70 rasa macam dak badan. Kalau dak badan sembelih pak mak. Sebelum dia sembelih orang kampung. Dak badan lagi. Apa benda orang pasal ekor lembu 70 riyal. Kita minta dengan tuang lembu hak masuk bagian 10 riyal seorang. Dah benda pula 10 riyal ni. Upah tukang melek dengan tukang lapah bagi dua. Faham? Itu cara dia. Soalan seterusnya. Apakah duit yang diberikan oleh ayah pada seorang anak untuk dijadikan modal niaga itu dikatakan duit pesaka bila ayah sudah meninggal? Dia kata ayah berikan anak RM1,000 buat modal niaga. Faham lagi? Kemudian ayah meninggal, dah duit tu jadi pesaka ke tak? Tak boleh jawab. Sebab soalan tak lengkap. Beri itu beri saja ke kepada orang yang meniaga? Siapa yang meniaga? Ayah meniaga ke anak yang meniaga? Beri pinjam ke? Beri terus hebah. Kalau beri pinjam, wajib kembalikan menjadi pesaka untuk dibahagikan. Kalau hebah beri, sudah tidak jadi pesaka, jadi milik orang yang hidup. Faham lagi? Kalau aku tengok dah mu tak ada pitih nak beli rata, nak raya esok lusa dah, aku pinjam lah rata aku, kata mak. Tu pinjam, bila mati kena pulang balik nak bagi saka. Aku hadiah lah ke Musa tu dah jadi saka, jadi milik Kak Long. Faham tak? Soalan seterusnya. Nak buat guana ustaz, laki kita berhari main game mak. Kalau kita tegur, tak cakap lah seminggu. Kalau tegur, direct, nak cerah selalu. Tak 3 pula nak bui. Dia kata laki dia berakhir main game, tak cara ke dia? Siapa suruh mu nikah ke dia? Jadi jangan tengok salah suami saja, salah kita ada juga. Kata Nabi SAW, "Iza ja'akum man tardawna dinah fazawwijuh." Bila datang laki-laki yang elok agamanya, maka kahwinkan dengan anak perempuanmu. Kita kahwin dengan seorang laki-laki kerana elok agama ke kerana benda? Kadang-kadang bukan nak salahkan tukang tanya ni, tapi hak majoriti kita ni. Kerana agama dia, dah. Kerana jatuh cinta. Betul tak? Lepas tu dia tidak ada tanggungjawab dengan Allah, dia tidak ada tanggungjawab dengan anak isteri dia. Nampak? Dia tak faham hukum syarak. Ada orang kerana muka handsome. Ada orang kenang Kak Misha. Kenang Kak Misha buat laki. La ilaha illallah. Orang dulu-dulu kenang pasal dia tahajud, pasal dia solat duha, pasal dia pakai serban, pasal dia berhigi ngaji. Kenang itu lah ni Misha. Misha macam tanduk kubah. Nampak tak? Jadi ginilah nasihatlah dia. Kerana isteri itu penasihat. Faham tak? Bila suami kita nampak lereng, nampak lara, nasihat. Kalau tak makan nasihat, kita suruh orang yang suami kita malu nasihat. Faham lagi? Ikhtiar. Siapa hak suamimu malu? Bos jabat dia. Tu orang lain tak main leng belaka dah. Bos jabat memang dia Allah. Report ke bos jabat dia. Hukum boleh, adakah dikira mengumpat suami? Tak. Islah hukumnya boleh mengumpat. Cerita buruk suami kepada majikan supaya dia nasihat suamimu. Faham lagi?
Atau dia malu seorang je, pok dara dia. Cerita ke orang tu. Tak jadi apa kau nak cerai juga, fikirlah, tepuk dada, tanya selera. Siapa kalau tak beri nafkah dan sebagainya, awak berhak untuk meminta cerai. Tidak berdosa. Yang berdosa ni minta cerai, tidak ada salah apa-apa dari suami. Okey? Soalan seterusnya. Apa hukum jadi ejen kepada syarikat beli kereta terpakai? Bila saya ada pelanggan nak jual kereta, syarikat akan nilai kereta. Syarikat akan bagi harga pada saya akan runding dengan pelanggan. Contohnya, syarikat bagi harga RM120,000. Saya bagi pelanggan RM115. Setelah pelanggan setuju, syarikat bayar RM115 pada pelanggan. Syarikat bayar pada saya RM5,000. Apakah hukumnya? Ambil untung sangat tinggi. Mohon pencerahan. Baik, orang tu nak jual kereta, kita nilai. Syarikat kata nilainya tak lebih, tak kurang dari 120. Faham lagi? Tak lebih pada 120. Dia pun kabar lagi ni lah, syarikat nak beli 120. Faham lagi? 120, syarikat beli. Okey? Contoh. Maka orang yang menjual kereta pun setuju. 120. Hukumnya harus. Dia nak upah berapa-berapa, boleh. Majikan tu bila dia beli kereta tu dengan 120,000, dia nak upah kita 1,000 ke, nak upah 10,000 ke, boleh. Yang tak bolehnya gini. Kita disuruh jual kereta 120,000. Kita pergi jual 130, kita pergi ambil 10, haram. Sebab kita sudah disuruh jual 120. Jika lebih pada 120, wajib kembalikan kepada majikan. Mu cari orang nak beli motosikal aku 1,000 aku nak jual. Dia pergi jual 1,200. Bila jual 1,200 harus. Faham? Kerana lebih daripada yang disuruh boleh. Tapi kena kembalikan pada kita 1,200. Jangan bahang 200. Beri kita 1,000. Tak boleh. Sebab kita tak wakil pun untuk ambil lebih. Yang boleh, mu tolong jual 1,000. Tapi kalau mu jual lebih pada 1,000, boleh ke mu hak lebih. Baru sah. Faham lagi? Ada beza tak situ? Kita tak pergi jual 1,300, bahang 300. Ramai lagu tu tak betul. Kena kemas molek. Awak suruh jual 1,000 motor. Kalau saya jual 1,300, kalau lebih pada 1,000 boleh kawak. Itu baru sah. Jangan ambil-ambil diri gitu. Faham? Banyak orang lagu tu. Nak. Hak pasang gini ramai kau. Kawan dia suruh pergi beli seluar. Faham? Contoh. Di Kuala Lumpur. PT 500. Tolong hari tu, seluar hak jual. Kalau beli seluar, dia ada hadiah baju selat. Faham? T-shirt. Dia pergi ambil ke dia t-shirt tu. Haram. T-shirt tu milik tuang seluar. Hak kiring kapung. Kerana beli tu lah dapat tu. Dia tak widah orang tu, bahang dia. Nampak? Jabat suruh beli peseng photostat. PT 4,000, PT jabat. Tolong hari tu kalau beli mesin photostat dapat payung 3 utir. Payung tu wajib balik ke jabat, guna untuk orang pejabat. Dia bahang dia payung lebih. Boleh hadiah. Haram hukum. Nampak tak? Tu kena jaga kita. Kita ikut sekali. Mu rembak situ, aku rembak sini. Macam ke kelap orang belaka. Nak beli sendiri ya payung tak boleh. Apakah hukum main jet ski? Lepas tu air kena muka orang. Biarlah. Kalau tak ada, tak hanya pula. Mu main jet ski ni atas air ke atas pasir? Atas air. Dah air ngecik tau. Lepas tu tak boleh ngecik nak buat ke mana? Duduk latang. Soalan seterusnya. Bolehkah pejabat zakat buat peraduan dia menarik dengan duit zakat? Tak boleh. Duit zakat mesti diberi kepada asnaf yang 8 golongan. Tak boleh dibelanja sesuka hati. Okey? Membelanjakan sesuka hati, makan harta orang secara batil. Nampak? Dalam kitab-kitab ulama, beri banyak. Biar dia boleh makan setahun. Kalau duit zakat tu banyak. Barulah tidak berlebih-lebihan berjuta-juta. Contohnya kalau orang miskin, kalau dia makan setahun, 2 anak, 2 suami isteri dan 2 anak,
ialah RM5,000 contoh setahun contoh. Maka berilah sampai RM5,000 seorang. Sebuah rumah tu baru betul. Faham? Ni sebuah rumah 100. Anak berapa orang dah? Padang beli ngecung. Ability tak dah beli baju raya. Nah. Saya melancong ke Mesir baru ni dan ziarah makam Imam Syafi'i. Saya tak tahu apa perlu buat. Ziarah malam yang makam imam yang hebat. Apa perlu saya buat? Buatlah yang telah digariskan oleh ulama. Yang pertamanya, niat kita ziarah itu. Al-umuru bimaqasidiha innamal a'malu binniyat. Biar molek supaya dapat kita pahala. Niat yang baik satu pahala. Bila kita buat tambah 10 lagi kebajikan. Maka sampainya kita beri salam kerana Nabi ajar kita assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullahu walana al-afiyah as'alullahu lana walakumul afiyah. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri orang-orang yang beriman. InsyaAllah kamu dan kami pasti akan bersama juga nanti. Aku doakan bagi diri kami dan bagi kamu semua wahai penduduk alam barzakh kebaikan yang diberikan oleh Allah. Sekurang-kurang kata Syekh Ibn Hajar assalamualaikum sekurang-kurang. Tapi yang eloknya kita sampai di pintu kubur kita beri dulu salam secara umum untuk semua penghuni kubur. Faham? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sampai pula di makam yang kita nak ziarah itu beri pula salam sekali lagi. Contohnya kubur pak kita. Tadi widah pintu kubur ramai-ramai. Siapa di kubur pak kita assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya abi wahai bapa aku. Faham lagi? Itu. Kemudian hendaklah kamu berdoa. Berdoa. Kerana Nabi SAW diriwayatkan oleh para sahabat ziarah kubur Baqi' dan Nabi berdoa. Jadi kita berdoa. Kemudian ulama-ulama menambah sebaik-baik doa itu kita mulakan dengan membaca ayat-ayat Quran. Iqra'u ma tayassara minhu, hak mana sekadar mana kita dah bacalah. Ambil barakah ayat Quran sebelum membaca doa. Ada orang boleh baca sejuh setengah jam. Ada orang seminit saja baca Fatihah kulhu 3 kali. Kerana bila dibacakan Quran turun rahmat. Diharapkan rahmat itu kepada orang yang membaca dan mayat yang ada di kubur. Faham lagi? Kemudian kita berdoa itu kalau orang-orang yang diambil barakah dengannya, kita bertabarruk dengan tawasul. Ya Allah ya Tuhanku berkat hamba-Mu yang saleh yang disemadikan di sini. Aku memohon kepadamu. Itu tawasul dia panggil. Nampak? Kerana itu perbuatan salafus salih. Bertawasul bila ziarah di kubur-kubur. Faham lagi? Minta pada Allah menyebut keberkatan orang yang ditanam di situ. Bukan minta dengan orang yang ditanam. Faham? Apakah hukum tipu penyata pendapatan kerana nak dapatkan bantuan? Bantuan itu untuk orang yang miskin. Tapi penyata gajinya itu kalau ikut yang sebenar tidak miskin dah. Jadi dia nak berpura-pura miskin, dia tipu penyata. Maka nak dapatkan hak orang miskin yang lain, pokoknya haram. Ingat kalau kita nak terima bantuan kena tengok sumbangan. Ada sumbangan khusus untuk orang miskin. Orang miskin saja halal. Orang kaya haram. Ada bantuan untuk nelayan, maka penoreh getah haram terima. Nelayan je boleh. Jaga hati baik-baik. Kita fiber gursa boleh. Ini masalah. Akhirat dia boleh api neraka. Kita berebut bantuan, betul tak? Senang minta lagi. Hari ini kita jatuh miskin. Syariat membenarkan meminta sedekah. Makruh, bukan kata haram, makruh. Walaupun benar tu makruh. Kita miskin hari ni, apa kedana nak makan tak ada, boleh tak minta? Makruh, tak haram. Bila kita minta boleh 100 riyal. Contoh,
Orang tengok siang, wih 100 ya. Bila boleh 100, minta lagi haram. Kerana sudah tidak lagi miskin bila ada 100. Kita hari-hari minta sedekah, hari-hari minta api neraka. Sebab Nabi kata man sa'ala malan nar takassuran fa ka'annahu yas'alu jamra jahannam yaumil qiyamah atau kama qala. Barang siapa sudah ada harta, minta juga harta manusia yang lain, maka dia sudah minta api neraka jahanam pada hari kiamat. Ada? Kita peduli apa asal boleh ha? Rezeki jangan ditolak. Ejah bawah. Ejah. Faham lagi? Ejah nak mundi ni kan. Ejah bawah. Ejah boleh api neraka. Faham lagi? Dan awak guan. Jangan duit haram tak ada kira. Mu Perdana Menteri, mu agung, mu sultan, mu timbalang, mu esko YB, kalau duit haram masuk neraka. Bak Nabi kata kullu lahmin nabata min sutin fanara aulabi, setiap badan yang masuk harta haram maka layaknya go to hell, masuk neraka. Apakah hukum bersin kuat sangat sampai terkejut jiran-jirannya? Kalau dia sengaja tak boleh, kerana kaedah Islam la dharara, tak boleh mudaratkan orang lain. Tapi kalau memang dia bersin kuat, maka dimaafkan. Takkan dia kena pergi ambil buntut sikas, tak dia bersin bukit tu. Daknya gehok dia. Nak pergi mana awak mak? Pergi bersin. Faham? 12 kilo pergi bersin. Dah nak nyanyi ke orang ada? Saya bangun pukul 3 pagi untuk solat Isya. Adakah ia juga dikira tahajud? Sebaiknya kita buat tahajud itu suku. Walaupun ada fuqaha mengatakan kalau kita tidur dulu kita bangun dikira dapat kelebihan tahajud. Tapi sebaiknya kita solat Isya dulu, kemudian kita solat tahajud pula. Kerana ma aksaru fa'la aksaru sawaba, lebih banyak perbuatan lebih banyak pahala. Soalan seterusnya. Betulkah Allah akan tayangkan dosa kita di hadapan orang ramai di padang mahsyar nanti? Kalau kita sudah taubat, guna kira Allah tayang juga. Baik. Setiap dosa manusia bukan dosa saja. Setiap perbuatan kita akan ditunjuk pada hari kiamat. Yang akan ditunjuk ialah umat Nabi Muhammad SAW dulu. Maka bila tunjuk yang baik, kita bersorok bawah keluarga kita. Kita duduk dalam kandang orang salah. Tunjuk hak uduh, marah pula keluarga kita ni. Malu, aib. Faham tak ke? Jadi kalau siapa yang bertaubat dan taubatnya itu diterima, maka dosa itu dipadamkan, tidak akan ditayangkan di hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui sampai bila-bila. Dan tidak ada orang tahu. Faham? Tapi kalau kita tak taubat, dosa itu ada dalam buku, akan dibaca dan ditunjukkan. Jadi kalau kita tambah, hendaklah kita taubat. Supaya hak baik-baik saja tinggal, hak uduh tidak disiarkan. Nah, saya kerja di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital di Afrika. Hampir setiap hari saya bertemu kematian. Pesakit Islam saya ajak ke kalimah syahadah. Bagaimana dengan pesakit bukan Islam? Bolehkah saya ajar syahadah? Andaikan pesakit tadi mengucap, kena pula proses pengemumian dia. Mohon penjelasan. Baik. Orang yang nak mati, tak kira mau kerja mana pun, orang yang nak mati, orang kafir, wajib tak kita ajar syahadah? Tak wajib. Melainkan dia suruh ajarkan. Okey? Ini kata ulama. Bila dia minta ajarkan, kita tak ajar, berdosa. Dah apa hukum kita ajar pesakit yang kafir mengucap 2 kalimah syahadah? Hukumnya harus. Maknanya tidak wajib dan tidak haram. Harus dulu ulama fatwa. Tetapi jika dia minta diajarkan, atau kita rasa dia memang akan masuk Islam kalau kita ajar, wajib ajar. Nampak tak beza itu? Jadi asalnya harus. Okey? Soalan seterusnya. Dah kalau dia masuk, dia mengucap kau mana? Kalau mengucap, matilah dia itu sebagai orang Islam. Dalil, sebab dia akan masuk syurga. Nabi kata, man kana akhiru kalamu fi dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahul Baihaqi. Barang siapa yang last kali dia sebut kalimah syahadah, maka dia akan masuk syurga walaupun masuk neraka dulu. Itu maksudnya. Berapa masuk neraka dulu? Banyak dosa.
Tapi tidak kekal, dia pasti masuk syurga juga kerana kelebihan sebut pada ketika akhir hayatnya. Faham tak lagi? Apa kau melihat filem cetak rompak yang disiarkan di Paragan dan kita tengok melalui saluran lain? Jika kita tengok itu memudaratkan orang Islam yang lain, hukumnya tak boleh. Tapi jika tidak memudaratkan orang Islam yang lain, maka tidak haram. Arti masbuk dan muwafiq. Contoh masbuk dan muwafiq. Masbuk mansubika binal imam, orang yang ditinggalkan daripada imam. Maksudnya masbuk ialah makmum. Dia makmum. Makmum yang apabila dia selesai bertakbiratul ihram, dia tidak ada masa yang cukup untuk baca Fatihah sampai habis sebelum imam rakaat, maka itu namanya masbuk. Contoh, bila dia masuk, imam sudah membaca inna a'tainakal kautsar, bermakna ada 2 ayat lagi. Makmum pun Allahu akbar. Tu imam ada 2 ayat lagi. Fasalli li rabbika wanhar, ayat terakhir dah tak dah tak baca Fatihah, masbuk. Atau makmum Allahu akbar, imam pun bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Mana 4 ayat sudah baca qul huwallahu ahad, ada 3 lagi. Makmum belum baca Fatihah, 7 ayat. Siapa habis dulu? Imam. Maka makmum sempat dah habis Fatihah? Tak, masbuk. Apa makna muwafiq? Muwafiq ialah makmum yang lepas takbiratul ihram, dia ada ruang boleh habis Fatihah sebelum imam rakaat. Walaupun dia datang lambat. Bab kita salah faham. Makmum masbuk mana mari lambat? Salah. Muwafiq mari cepat. Tak kau. Faham? Dia kira lepas takbir. Sebelum takbir tak kira. Faham? Ada kalanya dia mari imam takbir pukul 8, pukul 9 baru makmum mari. Muwafiq. Ada tak? Contoh, pukul 8 orang panggil Allahu akbar, dia pun mandi junub. Faham? Tengah mandi junub, orang habis qomat, orang pun qomat. Faham? Tu imam Allahu akbar, sembahyang Isya. Dia baru duduk lap mandi junub. Dengar 3 buah moh dari masjid. Faham? Imam bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Dia cari baju. Pakai baju keluar gosok piyah. Tu imam habis Fatihah, amin. Dia naik motor. Tu imam start bismillahirrahmanirrahim, nak baca surah. Dia start dah hidup. Rupanya pelak mampu. Cabut pelak. Ambil pelak baru atau mah. Tu imam baru baca alif lam mim Baqarah 2 jam setengah baru sudah. Faham lagi? Jadi dia pun sampai tengah jalan, tu imam baru ayat ke-15 Baqarah. Dak ingat pula pakai topeng. Balik ambil topeng pula. Faham lagi? Dengan helmet pula. Sampai di masjid, tu imam baru ayat yang ke-29 surah Baqarah. Mana ada 2 jam lagi baru rakaat. Masbuk ke muwafiq? Faham tak lagi? Faham tak lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum pakai baju jersey yang ada logo salib untuk solat? Logo salib ni, salib-salib ni kepercayaan orang Nasara. Mereka percaya bahawa Nabi Isa mati di salib untuk menebus dosa manusia. Jadi salib itu dianggap simbol yang suci. Sebab tu dalam cerita-cerita atu, cerita orang putih atu, bila ada atu tu takut tak ke pulih? Tak. Tapi kalau waktu baik salib, atu tu takut. Atu ada. Faham lagi? Nampak? Kondong punya. Jadi haram hukumnya kita memakai pakaian ke apa ke pada badan kita, pada kenderaan, pada rumah, lambang-lambang memang lambang-lambang orang kafir. Tetapi jika kecil, sekira-kira tidak jelas, dimaafkan. Contoh, kalau jam. Kadang-kadang jam itu tak ada lambang Switzerland. Faham lagi? Tissot dan sebagainya. Itu kecil sangat, dimaaf.
Faham? Tapi kalau dia jelas macam jersey Brazil, jelas salib situ, hukumnya haram. Nah, kalau di Brazil banyak dia kelab-kelab dia menggunakan lambang salib. Kelab bersepak. Begitu juga di Jerman dan di Portugal, di Spain ada kelab menggunakan. Di Poland lambang-lambang salib. Nak tahu salib tak salib, pergi ke Wikipedia dan tengok logo tu secara rasmi. Mereka akan beritahu, tulis di situ emblem ataupun history of logo. Nampak? Dia akan keluar. Nak secara apa benda ni, official, ini adalah salib, adalah cross. Kita tak solat Nabi lah. Kalau yang Brazil memang salib. Okey? Jangan hok jelas nampak salib. Yang halu-halu duk atas kata halu itu dimaaf pada syarak. Al-qalilu kal adami. Benda yang kecil sangat tu hukum seperti tidak wujud. Okey? Jadi kalau lambang-lambang, kalau benda-benda lain pun makruh juga. Contohnya tulisan-tulisan kata ulama makruh. Dia pakai baju ada tulis, duduk sah depan. Orang belakang di belakang dia baca di tulisan tu. Persatuan takut bini Bukit Berangan. Oh, dia persatuan kalau gitu. Jadi dia hanyut. Sedangkan akimi solat li zikri, dirikan sembahyang untuk ingat Allah. Mugi baca tu hanyut tu kalau ulama makruh, tapi tidaklah berdosa. Makruh lah. Faham? Solat dia tidak makruh, pakaian dia tu. Okey? Macam mana aurat adik-beradik tiri berlainan mak dan ayah? Apakah hukum mengambil air sembahyang wuduk dalam keadaan telanjang? Aurat adik-beradik tiri berlainan mak dan ayah. Dengar baik-baik. Adik-beradik ada berapa? Ada 4. Yang pertama, sebapa dan seibu. Yang kedua, satu bapa, ibu lain. Yang ketiga, ibu sama, bapa lain. Yang keempat, ibu lain, bapa lain. Faham lagi? Adik-beradik ialah 3 yang awal. Mak sama, pak sama, adik-beradik kandung dia panggil. Yang kedua, mak sama, pak lain, adik-beradik seibu, adik-beradik juga dia panggil. Yang ketiga, pak sama, mak lain, adik-beradik juga, adik-beradik sebapa. Yang keempat ni bukan adik-beradik betul. Bapa lain, mak lain. Ini baru adik-beradik tiri. Okey? Boleh kahwin. Nampak? Kita silap. Pak lain, mak tula. Adik-adik tiri lah tu. Dia tik tak hidung. Faham? Adik tiri mana? Adik-adik moh tu mak tula. Pak je lain. Faham? Cuma yang paling kuat, pak tula, mak tula. Nombor 2 kuat, pak tula, mak lain. Boleh jadi wali. Mak tula, pak lain. Tak boleh jadi wali. Tak boleh nikah. Kerana adik-beradik. Hak keempat tadi, pak lain, mak lain. Hak tu bukan adik-beradik betul, tiri saja. Boleh nikah. Okey? Apakah hukum ambil wuduk dalam keadaan telanjang? Tidak sepakat ulama dalam menghukumkan perkara ini. Adapun tentang mandi junub, maka ulama berbeza pada 2 pendapat. Pendapat yang pertama harus mandi telanjang junub, yang kedua makruh. Adapun wuduk ini gitu jugalah. Tidak adalah kesepakatan mengatakan haram. Tapi sebaiknya kita keluarlah daripada khilaf. Lepas kita mandi tu, pakailah tuala dan ambil wuduk. Kerana kita mandi telanjang tu ada hajat, kita telanjang. Wuduk hajat benda pun telanjang. Sedangkan anggota yang dibasuh, muka, tangan, kepala, kaki. Bapa dak pakai kain. Dan lagi pula huduh benar kalau kita tengoklah cermin. Masa kita tunduk komo tu, kita tengoklah belakang cermin. Macam bapak toyu. Faham tak ni? Tak? Jadi pakailah baju, pakai kain sahang ketika berwudu. Habis dah soalan bertulis. Ada lisan tak? Nak balik dah? Ya.
Ya, dulu. Ha. Sama sekali. Kewajipan ibu bapa mengajar fardu ain kepada anak-anak ni setakat mana? Itu ya. Yang pertama dia kata setakat mana ibu bapa ajar anak-anak fardu ain. Fardu ain setakat mana? Yang pertama wajib ajar itu jika ibu bapa itu ada ilmu dan boleh menyampaikan ilmu. Kalau ibu bapa itu jahil, tidak wajib mereka mengajar, tapi wajib mereka membawa anak itu pergi ke tempat dia dapat belajar. Nampak? Dia gitu. Asal kewajipan ajar anak-anak ni bukan kewajipan ustaz, ibu bapa lah. Faham? Tapi bila ibu bapa tak mampu atau tidak ada ruang yang cukup, maka datang ustaz-ustaz beri pengajaran. Lepas tu kita bawa anak-anak biar dengar. Tak? Takat mana 3 ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid sekadar mengenal Allah, mengenal Rasul, dan sifat-sifat yang mustahil, supaya kita tidak terjerumus dengan golongan-golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Takat tu saja. Yang kedua, ilmu syariat, biar kita tahu taharah yang betul, solat bagaimana tak yang betul, kerana ramai orang tak betul solatnya. Apa yang membatalkan solat, cara zakat, cara berpuasa, sekadar tu saja. Itu fardu ain, tak banyak. Dan ilmu tasawuf atau ilmu adab itu biarlah dapat kita terangkan pada anak-anak kita perkara yang baik yang patut ada dalam hati setiap orang Islam, dan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah jangan ada dalam hati orang Islam. Sekadar tu saja. Lagi soalan? Yang kedua adalah kewajipan nafkah bagi bapa untuk isteri anak ni setakat mana? Nafkah. Baik. Nafkah yang wajib atas isteri lah. Rekah-rekah. 3 perkara. Bila kita kahwin, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, tak wajib nafkah, wajib mas kahwin. Bila wajib nafkah? Apabila isteri dihantar ke rumah suami. Faham lagi? Nikah minggu lepas dah, minggu ni baru hantar, minggu ni baru wajib nafkah. Minggu lepas dah wajib lagi seminggu. Tu hanya akad nikah, wajib mas kahwin. Ingat dah, bila hantar bini masuk ke rumah kita, baru start wajib nafkah. Apa benda yang wajib? Nafkah wajib ada 3, dipanggil nafaqatun asliyatun, dan ada 2 lagi nafaqatun tabi'iyatun, nafkah tabi'ah, iaitu nafkah yang mengikut ada 2. Yang asal 3, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Makanan fahamlah. Jangan air nasi saja, ada lauk. Kalau dalam orang ngaji kitab I'anatul Talibin ada jelas. Nak kalau jenis kampung dia negeri makan nasi yang ada lauk. Dan bila ada lauk kena ada kuah, tidak lekat. Faham lagi? Nah, sekadar dia kenyang, besar mana saiz isteri besar tu lah. Kalau isteri tu kecil macam ayam serama, maka sekadar nasi lemak besar tu. Kalau bini dia orang Afrika, peha saja 200 kilo dah. Takkan nak makan besar tu. Mana setengah guni gandum dah nak. Qadar tu lah. Qadar mana? Qadar bukan qadar duit suami, qadar besar mana isteri tu. Faham? Dia kahwin dengan perempuan itu, perempuan Rusia. Tak makan nasi, makan kacang po. Wajib kena pergi makan kacang po. Dia kahwin isteri Kanada dari Ontario. Tak makan nasi, kena pergi makan gandum. Orang parak kalau gitu. Siapa suruh nikah Kanada? Apa nak nikah Bukit Berangang? Nampak? Okey, 2 kali sehari sekurang-kurang. Faham? Nafkah wajib. Biar bini kita kenyang 2 kali sehari. 2 kali itu kata ulama, boleh pagi sekali, petang sekali, tengah hari kali, malam kali, pagi kali, tengah hari kali, pagi kali, malam kali, atau bahan selalu pagi 2 pinggang lalu. Asal 2 kali sehari. Okey? Tapi kita dah heran. Sebab apa? Sebab orang puan makan banyak. Tahu tak? Biasanya orang beri belaka dah. Tengok bini kita lah. Mata kejang, mulut ngunyap lagi. Faham tak? Tahu tak? Mata kejang tadi dah, mulut habis ngunyap. Nah, orang ni banyak makan kedarah. Tak pelik tu. Tahu tak? Tengok laki kita baru kahwin dengan dia. Tengok pinggang ni macam ke aloh molek. Bila anak 3 dah, macam tiang sejik pinggang. Faham lagi? Pakaian 2 pasang setahun sekurang-kurangnya. Tempat tinggal kalau sewa-sewalah, nukang-nukanglah, buat dirilah. Belilah. Faham? Tapi tempat tinggal itu qadar patut untuk seorang perempuan.
Kalau tidak patut tak boleh. Contohnya tak ada dinding, nampak patah rumah, tak boleh. Tak sah rumah lagu tu. Lagi soalan. Nanti dulu. Ada 3 lagi, ada 2 lagi benda yang tempat tinggal, pakaian, makan minum sesak. Ada 2 lagi dipanggil tabi'iyah, iaitu seperti obat. Kalau tak sakit tak wajib. Bila sakit wajib beli obat. Faham? Bini nak pergi main papang glosor, gerang tengok. Laki kata, mai aku nak buat konten. Berbau jatuh, patah pinggang. Pergi masuk besi, hospital Salang habis semua sekali 11,000. Suami wajib bayar. Faham lagi? Jangan mu jatuh mu bayar. Jangan gitu. Faham? Bini jak cabut gigi kena 200,500, laki kena bayar. Tu sungguh. Kalau tu 200,500 tu bini seorang, kalau 4 bini 1,000 mampu. Dah cabut gigi dia 4 ekor cabut gigi belaka. Tak faham lagi. Dah dok menderak tu lelaki berumur. Dah kata menatang ni pakak cabut gigi belaka. Nah, apa suruh nikah ramai. Kemudian kalau kita suruh dia itu bersolek, bermakeup dan sebagainya, maka kita kena bayar harga makeup apa semua. Lagi soalan. Terakhir ni. Setakat mana yang dikatakan menghina Al-Quran dan menghormati Quran? Setakat mana yang dikatakan menghina Quran dan menghormati Quran? Pak saya tanya Ustaz, kerana kita tengok bila ada kematian, baca Quran tu banyakkannya bukan baca kaset. Itu satu lagi Ustaz. Bila masuk dalam masjid banyakkannya Quran ada dia masjid tu mana-mana. Tapi bila masuk dalam masjid, dia buka handphone, dia ambil Quran. Macam mana dengan Quran tu? Dia baca kat handphone. Dia baca kat handphone, dia tak peduli Quran. Saya nak tanya tu. Baik. Okey. Kita ambil Quran, kita ambil handphone HP. Ni pun buka keluar surah Yasin. HP pun keluar Yasin. Apakah yang dikatakan Quran? Quran itu sebenarnya ialah ayat-ayat yang ditulis, bukan kertas ni. Faham? Bukan telefon tu. Adapun sutir buku tu, itu mushaf. Kita ambil tu 30 juzuk tu tebal ni tu, itu mushaf. Kita buka nampak Baqarah, itu Quran. Ayat yang dibaca. Jadi sama ada kita baca Quran itu pada handphone, pada skrin komputer atau pada mushaf, hukumnya pahala baca sama. Faham? Tetapi jika mushaf lebih afdal. Tidak boleh kita marah orang baca handphone, tak boleh. Sebab ulama sudah fatwa sama. Cuma hukum ni yang lain, iaitu ulama sepakat 4 mazhab tak boleh sentuh mushaf kalau kita berhadas. Tapi kalau handphone khilaf ulama. Setengah ulama kata boleh sentuh, setengah ulama kata tetap tak boleh sentuh. Okey. Jadi kalau ada mushaf dan ada handphone, kita pergi baca handphone, hukumnya harus. Dan kalau kita pilih baca mushaf sedangkan handphone pun boleh, hukumnya afdal. Okey? Kita pergi rumah orang mati, dia pasang surah Yasin. Apakah hukumnya? Hukumnya harus. Syekh Atiyah Saqar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar, ulama terkenal lah, yang meninggal dunia beberapa tahun yang lepas, seorang alim yang warak. Dia kata hukumnya harus memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran sekalipun qari itu sudah meninggal dunia. Cuma jika kita pasang Al-Quran, janganlah kita sia-siakan apa yang dipasang itu. Kita pasang Quran, kita duk main ramai-ramai, duk layang pun dengan dia berbunyi. Maka jadi hukumnya makruh, kalau tidak pun haram. Jadi kalau kita tak membaca, maka lebih baik kita pasang kaset. Tapi kalau kita boleh membaca, lebih baik orang yang bernyawa yang membaca. Itu kaedah dia gitu je. Tapi tak ada orang boleh baca, baik pasang Al-Quran dengan kaset, dengan syaritah, dengan rakaman dan sebagainya. Cuma bila dipasang di kedai, di pasar dan sebagainya,
jangan disisiakan bacaan Al-Quran. Takut jadi merendah-rendahkan Al-Quran. Okey? Habis dah. Jadi malam ini ada 2 hadiah istimewa untuk orang Bukit Berangang. Macam samalah, biasa kita bawa jubah, malam ini kuta. Yang pertama, siapa nak jawab soalan mudah saja, saya S. Bangun, boleh kuta saya S. Istimewa. Dia. Dia. Jangan lambat. Nak payah isi pula ni. Siapa nak? Mai sini. Mai. Adik nama apa? Hidayatullah. Comelnya nama. Berapa tahun umur? Darjah 6. Berapa tahun? 12 tahun. Berapakah panjang, berapa meterkah panjang sekilometer? Mudah soalan tak? 1000 meter ke apa? 1000 meter, betul. Pandai adik ni. Pakai comel lah. Alhamdulillah. Sama-sama kasih. Yang kedua, saiz L. Dia. Warna biru. Biru gelap lah, bukan bendera, biru gelap. Dah. Lawa ni kalau dapat untung, tak dapat rugilah. Saiz L. Saya saiz L pun padang, XL pun boleh. Cuma L tu jadi nampak fit sikit. Dia. Nah, awak L ke tak? Mai sini. Boleh L boleh mai. Boleh. Mai sini. Orang muda belaka. Ni nak kena tanya payah sikit. Nama apa? Mai depan ni. Nama apa? Izzat bin Syamsuddin. Bin Syamsuddin. Orang mana? Orang Wakaf Baru. Okey. Soalan ni senang saja. Siapakah yang lahir dahulu antara Imam Muslim dengan Imam Abu Daud? Tak ingat. Imam Muslim. Salah. Imam Abu Daud dulu, kerana dia tahun 202 Hijrah dengan ittifaq ulama. Adapun Imam Muslim ada 3 riwayat, 202, 204, 206 Hijrah. Okey? Tak apa, salah. Kita tanya lagi. Perang Dunia yang kedua di Asia Tenggara ini, tentera Jepun menakluk Malaysia. Bilakah tarikh sebenar seluruh Terengganu ditawan oleh tentera Jepun? Biarlah sejarah. Sejarah. Sebab balik lagi boleh Google. Jadi tambah pengetahuan. Perang Dunia tahun berapa? Perang Dunia yang kedua. 1940. 41. Masuk daripada Besut sampai ke Setiu, masuk Kuala Terengganu sampai Dungun dan Kemamang, habis semua sekali dapat takluk 20 Disember 1941. Tak ada jawab. Ginilah mudah je lah. Dalam Malaysia ni ada sebuah kampung yang penduduknya semua tidak bekerja. Kampung mana? Di kampung tu tak ada orang bekerja. Kampung orang gila. Salah. Kampung Bukit Berangang, duk berangang, tak kerja benda. Dah. Ambil kemulan dia. Terima kasih pada yang memberi sumbangan. Semoga Allah Ta'ala sempurnakan balasan pada di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana
علمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.